A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara, bahagia tuan pengurusi masjid, tuan imam, barisan jawatan-kuasa, kumpulan penggerak aktiviti masjid, seterusnya pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat yang berkesempatan hadir pada malam ini. Seluruhnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Jadi malam ni kita akan berkongsi dengan satu topik berbahagia. Bahagia. Hidup ni kita nak kerja, jangan nak kerja kayu. Hidup jangan nak kerja senang, senang duit, senang harta. Tapi kerjalah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Maka malam ini kita membincangkan topik bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kan, kalau cerita sebut semoga berbahagia di dunia dan di akhirat. Kadang sebut dah biasa sebut kan. Tapi pemahamannya tu adalah sebaliknya. Setiap manusia semuanya nakkan kehidupan yang berbahagia, baik di dunia maupun akhirat. Bagi umat Islam, Al-Quran dan Sunnah merupakan panduan setiap mukmin untuk menuju kepada kehidupan yang bahagia. Bila sebut Quran dan Sunnah, maknanya hidup kita ni semuanya berpanduan. Berpandulah, bukan kata main belasah kan. Hidup kita ni mesti ada peraturan. Sebenarnya yang sebut Nabi, dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Maksudnya apa? Ada peraturan, ada syariat yang kita kena ikut. Itu yang macam penjara tu. Tapi pada orang kafir, dunia ni syurga pada dia. Kan? Sebab suka-suka hati dia lah, dia nak buat macam mana pun kan. Tapi kita ni banyak peraturan. Tu sebabnya kebebasan sebenar bagi orang mukmin adalah kematian. Bila dia dah mati tak ada peraturan lah. Kan? Tapi masa hidup adalah peraturan-peraturan yang kita kena ikut, yang perlu kita patuhi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Apa maksud penjara? Penjara lah maknanya ada sekatan itu, dari segi tempat duduknya, tempat tidurnya, dekat mana, setakat mana dia boleh keluar, ke mana dia boleh jalan, ke mana, setakat mana dia boleh makan, apa yang dihidangkan. Tak boleh banyak cerita kan? Bukan semua benda dia boleh belasah kan? Sampai apa benda kita boleh cakap, apa benda yang kita boleh buat. Kan? Duduk dalam penjara boleh minta lauk yang sesuka hati kita, tak dapat dah kan. Boleh cakap dengan pegawai penjara tu, saya nak nasi lauk ayam, kalau boleh nak kepak je, cubalah buat. Memang tak dapat tuan-tuan. Jadi makna semuanya ada peraturan. Maka asas rahsia dalam menuju kehidupan yang bahagia, sama ada di dunia ataupun akhirat, adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Kitab suci ini mengandungi pedoman hidup manusia di dunia. Tak kira lah apa juga dalam kehidupan kita, semuanya ada dalam Quran. Terutama termasuklah juga isu yang diviralkan kan. Sul orang kata kan, masalah Samsul 2-3 hari ni, 2-3 minggu ni kan. Heboh Samsul debat pun kono, Samsul rau-rau pun kena. Tak pasal-pasal saja kan. Tapi nak beritahu semuanya ada tak garis panduannya dan Quran? Ada. Kalau rasa-rasa tersosek, pergilah cari balik Quran dengan Sunnah. Apa kalau Nabi, apa Nabi buat? Macam tu kan. Apa Nabi bagi tak panduan dia? Ada tak? Ada kan. Kita dalam bab rumah tangga, cek balik apa yang kita kurang, apa yang kita lemah, apa yang kita tak buat, kena semak balik. Kadang-kadang dalam rumah tangga benda basic kita tak jaga.
kan. Kadang-kadang lah kan, tak kisahlah mana-mana keluarga pun, kalau kita tengok statistik dalam negara kita ni, dalam bab perceraian, kebanyakannya pasangan bercerai-berai ni, salah satunya adalah, yang paling utama adalah bila tak jaga tiang agama. Bila tak jaga tiang agama, tiang rumah tangga lebih lagi lah huru-hara. Tiang agama apa dia? Solat. Solat bukan kata dia tak solat jemaah, memang tak solat dalam rumah. Jadi macam mana nak jaga, macam mana nak jaga keamanan dalam rumah tangga dia. Jadi kitab Al-Quran ini mengandungi pedoman hidup manusia di dunia. Maka bagi sesiapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, dadanya akan sentiasa lapang dan bersinar penuh dengan petunjuk dan cahaya kebahagiaan. Penuh dengan petunjuk dan sinar kebahagiaan. Petunjuk, orang kita ni dia lain sikit. Kalau dia tak buat satu benda kebaikan tu, kadang-kadang orang tanya, kenapa kau tak buat ini? Belum dapat petunjuk, dia kata. Kenapa kau tak pergi Mekah lagi? Duit banyak, harta banyak, apa tak pergi Mekah? Belum dapat petunjuk. Ataupun ayat orang Pahang sebut belum sampai seru. Kan? Belum sampai seru, dia kata. Belum dapat petunjuk. Apa maksud orang Melayu? Bukan Islam tau. Apa maksud orang Melayu cakap belum sampai seru tu? Kereta aksiden terbalik, dia selamat. Makna petunjuk tu. Seru dah sampai, suruh berubah. Rumah terbakar, dia seorang terselamat, itu pun petunjuk, seru. Pergi camping 5 orang berenang dekat dalam tu, seorang je timbul, yang lain tak timbul-timbul, dah mati yang lain tu. Contoh, dia terselamat. Itu fahaman yang salah. Mujur terselamat, mampu tahu langsung tak ada apa kan. Itu cerita dia. Jadi jangan nak tunggu tu. Kalau orang cakap belum dapat petunjuk, kenapa kau ni tak tutup aurat lagi? Kau masih lagi mendedah ke aurat kau. Kenapa kau tak pakai tudung? Tutuplah aurat kau ni. Kan? Orang tanya, belum dapat petunjuk. Maka kalau dia cakap belum dapat petunjuk, soalannya, tidak cukupkah Al-Quran dan Al-Hadis menjadi petunjuk kepada kita? Jadi jangan tunggu, pergi cari. Jangan tunggu, carilah petunjuk. Hidup dalam dunia ni kejar 3 perkara. Yang pertama, kejarlah apa yang disebut sebagai hidayah. Hidayah supaya dapat beza benda buruk dengan benda baik. Orang yang tak ada hidayah, benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Pergi masjid rasa lain macam, pergi disko okey kan, pergi karaoke tak ada masalah, tak adalah rasa janggal kan, macam dah biasa je. Wahal pergi jarang-jarang kan, macam tu. Macam mana? Pergi masjid ni takut nanti orang cakap dia macam-macam, orang cakap dia tiba-tiba nak jadi baik, dia takut orang cakap dia ni mat masjid, dia takut orang cakap dia ni alim, dia takut, dia lagi rela panggil dia ni mat sosial, dia lagi suka. Kan pelik tu. Benda buruk rasa baik, benda baik rasa buruk. Itu pertama, hidayah. Yang kedua, kejarlah maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kalau tak ada keampunan, maka sia-sialah hidup kita. Kan? Nabi kata sungguhnya manusia itu berdosa, dan sebaik-baik manusia yang berdosa itu adalah bertaubat kepada Allah. Melainkan siapa yang datang malam ni yakin dan percaya, InsyaAllah Ustaz, setakat tahun 2022 belum ada dosa lagi tu. Tolong kat tangan. Tak ada mana dah kan. Semua confirm ada dosa-dosa kita termengumpat, tercakap, terkutuk. Nak pula pilihan raya. Berkilo-kilo dia balon dengan kawan tu. Kan? Contoh. Okey, sedikit makluman. Iklan. Kereta kancil WMH 2620 alam berbunyi. Kereta kancil WMH 2620 alamnya berbunyi. Tolong tengok kan, kejap-kejap kan balik kan dah padam ni, tak boleh start gitu. Tolong cek. Okey. Jadi makna kata yang kedua, kejarlah maghfirah, keampunan daripada Allah. Minta ampun pada Allah banyak-banyak. Kan? Cara dia apa? Cara dia adalah dengan istighfar. Dan yang ketiga, kejarlah apa yang disebut sebagai rahmah.
Nak dapat rahmah daripada Allah ni, dapat rahmat, sebab rahmah ni lah, rahmat ni merupakan tiket untuk masuk syurga. Dan nak dapat rahmat daripada Allah ni tak ada cara lain, beribadahlah sebanyak-banyaknya. Jadi kenalah beribadah. Dalam beribadah tu, dalam mencapai kesempurnaan ibadah, ada 4 ciri yang kita kena tahu. Pertama, mesti dengan ilmu. Mesti dengan ilmu, tak boleh main ikut-ikut aja. Kedua, mestilah dengan ikhlas. Semoga Allah memberikan ganjaran yang sewajarnya. Ketiga, ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Ni semayang nombor ekor laju ya, macam mana? Kan, semayang mengumpat boleh tahan. Macam tu. Jadi sepatutnya ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai. Dan yang keempat, dimulakan dengan niat. Ya? Jadi nak capai kebahagiaan, nak dapat cahaya sinar kebahagiaan, itulah dengan berpegang pada Al-Quran dan Sunnah.